Cikgu Wani. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, malam ni kita ada kelas advance dan kita punya topik malam ni adalah stokastik, teknik rahsia cari entry dan mengenal pasti kesilapan mudah masa trading. Okay, so kita tunggu dalam 3 minit lagi, 9.35 macam tu kita boleh start Cikgu Shan. Boleh cikgu. Okey. Okey, so Cikgu Shan boleh kita mulai? Dah 9.35 ni. Okey, so yang mana yang nak bertanya tu nanti boleh tanya ataupun boleh type dan dekat ruangan chat, nanti kita akan balaskan lah Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey, boleh mula Boleh. Okey, alright, terima kasih cikgu. Okey, salam semua dan selamat malam. So hari ini kita ada 23 partisipan lah. Tolak admin apa semua dalam 20 partisipan lah. Okey. So hari ini topik kita, saya Shan. Okey, saya akan mengajar anda semua. Semua boleh dengar suara saya Sekiranya putus-putus atau tak dengar, tolong bagi tahu. So saya boleh tengok apa masalah dia. Semua boleh dengar Okey, tak apa. Semua senyap, harap semua dengar suara saya.
Okey, so malam ni kita ada 3 topik iaitu kita nak belajar tentang stochastic oscillator, lepas tu teknik rahsia mencari entry dan juga mengenali kesilapan mudah semasa trading lah. Okey, topik ni pernah kita cover sebelum ini. So ini kali kedua topik yang sama. Okey, so saya akan sharekan skrin dan saya akan tunjukkan terus okey bagaimana kita nak buat setup stokastik dan juga bagaimana kita nak gunakan stokastik inilah dalam trading kita. Okey, so saya share skrin dulu. Mana ni skrin? Okey. Semua nampak So ni semua nampak skrin? Cikgu Wani, kalau ada sesiapa tak nampak bagi tahu sebab saya hanya nampak skrin saya sahaja. Saya tak nampak komen ke apa, saya takkan nampak. So okey, tak apa. So saya just continue sahaja. Okey, so kalau kita lihat di sini so stokastik. Okey, stokastik ialah sejenis indikator di mana kita boleh guna pakai okey untuk mengenal pasti beberapa perkara dalam masa trading lah. Okey, salah satu contoh kita boleh mengenal pasti sama ada kita punya entry ni, okey, apa yang kita entry, sama ada kita entry buy ke atau sell ni sudah mencapai satu tahap di mana sudah oversold ataupun overbought. Overbought bermaksud kiranya kalau kita nak letak buy, kiranya dia sudah sampai ke penghujung di mana akan berlakunya perubahan arah. Okey, daripada buy mungkin pergi ke sell. Dan seterusnya kalau dia oversold bermaksud dia dah sampai ke tahap di mana entry sell ni okey dah kita boleh standby untuk ambil profit dan tunggu untuk next entry untuk buy. Okey, itu gunanya stokastik dan seterusnya kita dah boleh standby lah. Okey, so cara untuk setup stokastik ni, okey, saya padam dulu. Saya padam dulu stokastik. Okey, so biasa kalau skrin kosong tanpa stokastik seperti inilah. Okey, so untuk kita menambah stokastik, apa yang perlu kita lakukan ialah, okey, kita tekan kalau tengok di atas sana ada huruf simbol F. Okey, kita nampak simbol F. Okey, yang tu pun kita boleh tekan ataupun kita boleh tekan pada quick menu, dapatkan quick menu iaitu kita touch screen di MetaTrader 4. Okey, so kita akan nampak quick screen seperti ini. Okey, quick menu. So kita tekan F. Sama juga kita kena tekan pada F. Okey, F ni ialah untuk tambah ataupun delete indicators lah. Okey. So untuk indikator sesiapa yang gunakan desktop pula, okey, anda akan nampak skrin yang berbeza lah dekat desktop. So anda kena pergi ke insert, lepas tu dia ada indicators. Okey, insert indicators untuk desktop. Okey, dekat mobile ni senang saja, tekan pada F. Okey, dia akan keluar menu ni. Okey. Lepas tu kita tekan pada F tambah di sebelah kanan hujung atas. Kita nampak ada satu sebelah atas tu ada tong sampah. Sebelah bawah tu ada F. Lepas tu ada simbol tambah. Okey, kita tekan pada simbol tambah. Okey, dia akan keluar berbagai jenis indicators lah. Okey, dan tools-tools yang ada. Okey, so kita akan pilih kalau kita tengok dekat oscillators. Okey, kita pergi ke bawah sikit, nampak stochastic oscillator. Okey, kita tekan pada stochastic oscillator, dia akan keluar skrin seperti ini. Okey, so sampai di sini, so saya akan tunjukkan standard setup lah, untuk stokastik ini. Okey, ada yang gunakan berbagai jenis setting lah, ada yang gunakan 5 untuk K period, lepas tu D period 3, slowing 3. Okey. So ada juga yang gunakan lain-lain jenis setup lah.
Tapi biasa setup standard yang saya gunakan dan juga Cikgu Wani gunakan, biasanya kita guna 30. Okey, so saya akan tunjukkan contoh di sini yang K period ni pastikan letak 30. Okey, dan yang ni biasa memang standard lah 33. Lepas tu yang ni kita boleh pilih close. Okey, yang price fill ni kita pilih close. Okey, dan method kita pilih exponential. Okey, dan seterusnya kalau dekat bawah tu ada warna, warna biru dan warna merah. Ini biasa standard color yang biasa kita gunakan lah. Okey, so main ini biasa biru dan signal warna merah. Okey, dan seterusnya yang pixel ni anda boleh tukar mengikut pandangan mata anda, kalau kiranya nak tebal ke nipis garisan yang akan anda nampak itu. Okey, so anda boleh pilih dan tekan done. Okey, bila tekan done, anda tengok di bawah sini Okey, di bawah sini kita nampak ini ialah stokastik lah. Okey, so cara penggunaan stokastik. Okey, seterusnya tadi maaf bila anda pergi ke stokastik, okey, dekat bawah tu ada level. Nampak ada level. Okey, level tu okey, anda boleh tekan pensil, okey, dan anda tambah. Kalau tak silap saya, standard biasa dah ada 5 dengan 20. Okey, kita tambah 50, 80 dan 95. Okey, 50, 80 dan 95. Just tekan saja tambah di atas skrin tu, anda boleh dah tambah. Okey, berapa persen anda nak. Okey, seperti itulah. So delete je yang tak perlu. Okey, so anda tambahkan 50, 80 dan 95. Kalau tak tambah pun tak apa, tapi kalau tambah lagi efektif lah, anda boleh nampak. Okey, so selepas anda tambahkan, tengoklah mana satu yang tak ada. Yang ni anda boleh tulis dan simpan atas screen capture, ataupun later admin akan sharekan video ni. Anda tengok mana yang ada. Sorry, maaf tadi mungkin 5 dengan 95 dah ada. Okey, 5 dengan 95 dah ada. Ataupun 20 dengan 80 dah ada. Saya tak berapa pasti sebab ini yang memang setting biasalah, 5, 20, 50, 80 dan 95. Okey, yang mana ada tinggalkan, yang tak ada tolong tambahkan. Lepas tu bila kita tekan done, so dia akan ada lah. Okey, dekat bawah tu kalau tengok di sebelah kanan di sebelah kanan ada 5, 20, 50, 80 dan 95. Okey, itu yang anda akan nampaklah. Okey, so cara membaca oscillator ni, okey, I mean stokastik ni so kalau kita lihat, okey, biasanya okey, apabila stokastik sampai ke 80, okey, sampai ke 80, okey, dan ke atas lah, 80 ke atas, anda boleh standby. Okey, standby untuk ambil profit sekiranya anda ada entry di bawah sana. Okey, buy lah, entry buy entry buy apabila dia sampai ke 80, saya cari satu contoh seperti inilah. Okey. Okey, bila dia sampai ke 80, anda boleh standby untuk ambil profit. Okey. Dan seterusnya apabila dia sampai ke 95 ini dah tahap betul-betul kiranya tahap overbought lah. Okey. Tahap ketinggian pembelian tu, buy tu sudah sampai satu ke tahap yang tinggi. Okey, so kita dah boleh standby untuk ambil profit. Okey, dan tunggu untuk signal sell. Okey, so yang ini kita biasa tengok dekat different time frame, dia ada different stochastic level lah. Kalau kita pergi dekat contoh sekarang kita tengok yang current. Kalau kat sini stokastik dia tunjuk dah mula sampai ke, dia nak menuju ke 80. Okey, dia tengah naik. Okey, mungkin dekat sini ni 65 70 nampak dia dah tahap 62. Okey. So kalau kita tengok dekat M1, okey, stokastik dah pun sampai ke tahap tinggi dan mula ke turun. Nampak? Dia pergi ke sell. Okey. Dan kalau kita lihat di M15, okey, dia nampak lain pula. Okey, so stokastik masih berada di tahap 50 ke bawah. Okey, so kita kena mahirkan
baca stokastik ni, okey, kita kena mahirkan atau kita kena familiarizekan dengan stokastik ni dengan cara kita bagaimana kita nak kenal pasti, okey, apakah level dan kita boleh standby untuk sesuatu entry ataupun close dengan profit lah, okey. Terpulang pada kita, tetapi kita jangan jadikan indikator ni 100% sesuatu yang akan menentukan kita punya profit, kita punya entry. Okey, so kita yang kena tahu, okey, kalau anda semua masuk kelas-kelas berlainan, kita juga ada ajar support, resistance, trend line dan juga ada line indikator yang akan diajar. Okey, selain daripada itu Bollinger Band, okey, dalam kelas yang berlainan lah. Okey, so anda kena tahu bagaimana kita nak gunakan satu atau dua indikator ni cross reference. Okey, so kalau anda dah mahirkan sesuatu indikator tu, senang. Anda boleh tahu dengan senangnya apa yang market nak buat. Okey. Seterusnya, jangan confusekan diri anda dengan berbagai jenis indikator. Okey, indikator ni sebenarnya anda kena mahirkan satu atau dua indikator cukup. Okey, biasanya satu pun dah cukup. Okey, sebab bukannya market berjalan based on indikator. Indikator ni tunjuk based on market. Okey, so anda kena ingat, bukannya indikator ini yang menunjukkan yang membuatkan market ni berjalan, tidak. Market berjalan, barulah indikator ni berjalan. Okey, kalau market naik ke atas, indikator naik ke atas. Market turun, indikator turun. So anda kena tahu. Jangan terlalu depend on indicator. Okey, indikator ni adalah salah satu tools sahaja. Okey, just untuk kita jadikan satu guideline. Okey, dia macam dia bagi satu amaran lah, depan mata kita nampak. Okey, so sekiranya stokastik ini sampai ke 80 dan ke atas, jangan melebihkan entry buy. Okey, sebaiknya kurangkan entry buy dan tunggu untuk signal sell. Okey, dah dapat signal sell, entry sell. Okey, itu yang terbaiknya. Dan apabila dia dah sampai ke 20, okey, apabila dia dah sampai ke 20 dan ke bawah, jangan cuba nak entrykan sell sangat. Okey, jangan entry sell sangat, tunggu untuk entry ataupun signal buy. Okey. So ini salah satu kegunaan indikator stokastik. Okey. So ada tak apa-apa soalan yang nak tanya pasal stokastik, sebab stokastik ni direct straightforward. Okey. So seperti yang saya katakan, jangan depend on indikator sangat. Okey, jadikan ia sebagai satu guideline saja. Okey. So ada apa-apa soalan tentang stokastik? Cikgu Wani, ada apa-apa soalan tak? Siapa-siapa ada tanya teks ke? Senyap je, semua ada. Boleh dengar suara saya ke tidak? Halo? Ke saya seorang je? Dengar. Dengar. Okey. Okey, alright. So kalau stokastik ni anda semua dah faham, okey. So kita pergi yang seterusnya, okey. Iaitu teknik rahsia mencari entry, okey. Rahsia mencari entry, okey, dia ada topik ni memang macam contoh teknik rahsia mencari entry, mengenal pasti kesilapan mudah semasa trading. Yang ni semua topik-topik yang very subjektif, okey. Dia banyak perkara kita boleh bagi penerangan, okey. So saya akan bagi penerangan sebab sebelum ni pun pernah, okey. So mungkin yang sekarang ni mungkin akan ada sedikit perbezaan, tambah ataupun ada kekurangan sedikit sebanyak tentang penerangan. Tapi yang paling penting anda kena fahamkan bahawa asas dia, okey, teknik rahsia mencari entry ni, okey. Si kita sebagai trader ni kita kena banyak bersabar sebelum membuat sesuatu entry. Okey, kita tak boleh terburu-buru. Okey, kita kena sabar. So yang terbaik kita buat entry
buy. Contoh misal kata apabila harga sampai ke support. Okey, maksudnya apabila dia berlaku penurunan, let's say dia tengah downtrend, dia tengah turun, okey, bila nampak candle merah je terus nak letak sell. Okey? Okey, itu adalah kesilapan besar. Okey, kesilapan besar. Kalau market dah bergerak jauh tengah turun, okey, sebaik-baiknya tunggu dan lihat sampailah dia ke sesuatu support. Okey, dan kita tunggu support tu, okey, dan kita ada beberapa cara, contoh dia break support ke tidak, okey, dan barulah kita buat entry. Okey, so kalau market betul-betul tengah downtrend, okey, contoh misal kata betul-betul dengan downtrend, so kalau dia pecah support, bila dia retrace, okey, retrace masuk bila dia pecah, contoh misal kata bila dia pecah, dia retrace. Okey, dia retrace ni naik balik sikit. Pecah support, dia retrace. Okey, itu maksudnya retrace. Okey, so ini contoh misal kata yang ni support. Yang ni dia bila sampai ke support, kita letak buy. Ataupun dia pecah support, dia sampai ke resistance, dia naik balik ke bila daripada atas, yang ni support. Okey, bila dia pecah, yang ni jadi resistance. So bila dia naik balik ke resistance, barulah kita letak sell. Okey, apabila dalam keadaan downtrend. Okey, so kita akan combinekan support dan juga trend line. Okey, support, resistance dan trend line. Teknik itu yang paling efektif dalam trading. Okey, kalau anda semua praktiskan support, resistance dan trend line ni dan mahirkan tiga teknik ni, okey, anda boleh trade dengan tenang dan boleh buat profit. Okey, itu yang penting. So kita buat entry bukan based on candle. So tak nampak aja merah terus nak entry sell. Nampak aja hijau terus nak entry buy. Okey, bukan itu caranya. Okey, kita kena pastikan kita tunggu dan lihat apa yang perlu kita lakukan. Okey, so support dan resistance dan trendline ni ada kelas yang berlainan. Okey, so mengikut kelas itu anda akan fahamlah, anda akan diajar bagaimana kita nak letak support dan trendline ni. Okey, so itu caranya. Anda letak buy apabila harga sampai ke support. Okey, bila dia dah turun sampai ke support, baru letak buy. Apabila dia dah naik sampai ke resistance, okey, baru kita letak sell. Okey, itu caranya. Cara terbaik. Okey, bukannya sebabkan market tengah berjalan, alamak kita terlepas ni, harga nak naik sampai ke 100. Okey, tengah laju ni. Kita tidak tahu sama ada dia akan sampai ke tidak. Okey, so kita jangan terus nampak je terus entry, jangan. Tunggu untuk dia retrace. Walaupun dia nak menuju ke 100, okey, tapi anda tunggu untuk dia retrace. Retrace maksud kalau dia dalam perjalanan naik ke atas, dia akan turun sikit. Okey, dia macam ni, dia nak naik ke atas, dia turun sikit, okey, sampai ke support, baru letak buy. Okey, itu maksud dia. So kita dalam trade ni banyak kita kena menunggu dengan kesabaran untuk dapatkan right entry. Itulah dia sebenarnya teknik rahsia untuk dapatkan entry. Okey, so entry buy di support, entry sell di resistance. Okey, so kalau anda belajar support dan resistance, bukan ini sahaja, anda nampak depan mata ni bukan ini sahaja support dan resistance. Okey, dia ada major contoh dikatakan strong support and strong resistance. Di situlah kita tunggu biasa. Okey, so cara nak dapatkan support-support tu, okey, ataupun dalam term lain ada juga dikatakan, okey, kita tunggu demand zone ataupun supply zone. Bila dia sampai ke supply zone, kita letak sell. Bila dia sampai ke demand zone, kita letak buy. So itu caranya. Okey, itu adalah teknik mencari entry. Okey. So ada apa-apa soalan tak so far? Sebab saya rasa anda pun dah pernah join kelas yang sama seperti ini. Okey, sebelum ni pun kita pun pernah ajar sama topik. Okey, so kalau anda baru, fresh, okey, anda boleh tanya soalan, okey, untuk fahamkan lagi lebih detail. Even stokastik pun boleh tanya, okey.
Dan teknik rahsia mencari entry ni pun anda boleh tanya. Okey, saya buat satu conclusion bahawa cara untuk dapatkan entry okey, apabila dia sampai ke support. So bila stokastik anda boleh jadikan satu guideline, dia dah sampai ke bawah 80 kan. So anda tunggu standby. Okey, kalau ada signal buy, maksudnya dia dah sampai ke support lah. Okey. So anda letak buy. Okey, bukannya sampai sini lagi tekan lagi sell, tekan lagi sell. Itu yang akan membuatkan kita punya entry selalunya rugi. Okey, sebab kita terlalu melihat hanya pada apa yang candle tengah buat. Nampak je merah terus sell. Nampak je hijau terus sell. Okey, itu bukan caranya. Okey, dalam kelas-kelas yang lain kita ada juga akan ajar secara detail bagaimana nak dapatkan exactly right entry. Okey, right entry bukan saja melihat pada support dan resistance sahaja, okey, ataupun trend line, dia break trend line ke tidak dan sebagainya. Dia ada beberapa perkara lain lagi. Okey, secara detail kita akan ajar kelas yang berikutnya lah. Ada kelas seterusnya oleh cikgu-cikgu lain. Okey. Dan ada tak apa-apa soalan so far untuk stokastik dengan teknik rahsia ni sebelum saya pergi ke tajuk seterusnya? Ada apa-apa soalan? Cikgu Rani? Tak ada Okey, kalau tak ada, semua senyap je. So, saya continue ke next. Okey, mengenal kesilapan mudah. Okey, semasa trading. Okey. So, kesilapan biasa yang trader-trader buat ialah contoh misalnya kata seperti yang saya katakan tadi, terburu-buru. Okey, terburu-buru maksudnya kita nampak je market harga tengah naik di tengah fly, orang kata tengah fly, tengah naik, terus letak buy. Letak je buy, terus dia turun. Dah jadi loss. Ataupun di tengah terjun lah, orang cakap terjun, di tengah turun. Okey, di tengah turun, letak je sell, tiba-tiba dia jadi merah. Okey, jadi panik. Okey, bila jadi panik, kita takkan tunggu juga. Kadang-kadang dia, bila kita time, kita tempat, kita letak tu, kadang-kadang dia retrace dulu. Okey, okey, dia retrace dulu, lepas tu dia akan turun. Kita akan jadi panik. Okey, so lebih baik kita tunggu for the right entry daripada kita letak entry dan kita jadi panik. Lepas tu mungkin kita close ataupun kena stop loss. Okey, so perkara-perkara seperti itu kita kena elakkan lah. Okey, dan seterusnya, okey, jangan kita tiru ataupun copy daripada mungkin grup member ke kan, mungkin anda semua ada dalam grup-grup, sesuatu grup, okey, kelas anda sendiri ataupun grup anda sendiri. So jangan kita terikut. Kalau dalam grup kita sesiapa masukkan okey, baru je entry buy ni dah biru kan, terus anda pun nak letak entry buy. So anda tidak tahu, okey, anda tidak tahu dan anda tidak lihat pukul berapa dia hantar message tu, okey, dan di mana dia punya entry dan sebagainya. Okey, kita jangan terikut. Sama juga, sama seperti itu, even kita cara nak follow group signal pun sama. Kita ada RTC group signal pun sama. Okey, pada masa mereka berikan signal tu, ramai juga yang akan lihat selepas, okey, selepas beberapa minit, mungkin 1-2 minit tu pun boleh membuatkan kita punya entry tu salah entry. Okey, anda semua kena faham. Lepas tu, signal yang diberi pun akan diberi secara terang di manakah entry point dia. Okey, so entry point dia kita kena tahu juga sama ada harga dah melepasi entry point itu ke tidak. Dalam 50 hingga 100 unit perbezaan, still masih kita boleh ambil satu risiko untuk entry. Tapi kalau dia dah laju berjalan, okey, ke depan atau ke belakang tu, kiranya dah terlalu banyak perbezaan dalam 200-300 pips ke, jangan buat entry. Okey, tunggu untuk next signal ataupun apabila harga retrace balik turun ke bawah ke atas, admin akan cakap boleh re-entry, baru entry. Okey, inilah perkara-perkara yang selalu trader buat. Okey, so kita kena fahamkan apa yang kita sebenarnya tengah lakukan. Okey,
Sebab kita kena faham ini tempat kita nak buat profit. Okey, bukan fun fair. Okey, untuk mengejar. Okey, untuk macam just try the luck, bukan. Kalau anda serius, anda akan follow apa yang sepatutnya anda kena follow. Kalau anda just main-main, ingat duit ni duit tipu, kan? Just main-main je, anda tidak akan serius. So kalau anda serius, ini semua adalah sangat penting. Kedua, contoh misalnya kata emosi. Okey, kita emosi ni contohnya kita buat satu entry, kita hit stop loss ataupun kita tutup cut loss, okey, kerugian. Kita rasa alamak makin rugi, kita tutup. Okey. Next, terus kita buat entry. Contoh misal kata kita letak buy, kita letak dekat sini sell. Okey. Dia tiba-tiba naik, dah bertahan. Lepas tu tiba-tiba anda letak entry, time tu terus dia turun. Okey. Itu pun kita akan jadi pressure. Okey, anda jangan ingat candle ni naik daripada sini selama 5 minit terus macam ni. Sikit. Dia tak naik macam tu. Anda kena fahamkan bagaimana candle bergerak. Okey, daripada sini mungkin sampai sini dia turun balik, dia sampai sini turun balik, sampai sini turun balik. Dalam masa-masa yang akhir dia terus sampai sini. Anda tidak akan tahu. So next tu terus dia jump terus turun sampai sini. So anda punya entry kena kat sini, terus next candle dah merah. Okey, so yang ni semua itu yang dikatakan jangan berdendam dengan market, jangan mengejar harga. Okey, jangan mengejar. Okey, so kita kena sabar. Sebab tu dalam trading orang katakan 20% entry lah. 80% kita punya kesabaran. Kita kena sabar menunggu right time untuk buat entry. Okey, so itu adalah sebab-sebabnya lah. Kedua, tamak. Okey, kedua jangan tamak. Tamak maksudnya ada juga ramai yang akan buat. Okey, kita dah dapat satu entry. Okey, admin dah bagi TP1. TP1 mungkin dekat je. Okey, dapat dalam $1.50 ke $2 ke, okey, kadang-kadang $3 dah letak. Okey, kita nampak macam dia nak sampai ke TP, tak sampai-sampai, lama sangat. Okey, so kalau kita rasa kita nak just ambil profit, close, ambil profit. Okey, yang penting dapat profit. Setiap hari kita kerja, kita nak gaji. Contoh misal kata anda kerja 30 hari, kalau 15 hari tak bayar gaji, anda kata okey ke? Mesti kata tak okey kan? Sama seperti itu. Kalau kita nak buat profit, dapat sesuatu profit, satu, ambil profit. Kedua, bila dia bagi TP1, TP2, TP3, ada yang terus letak TP3. Itu pun tamak juga. Okey, belajar untuk letakkan TP1 at least for the beginners, fresh newbies ke apa ke pun. Sebab apa? Kalau satu hari ada 10 signal, okey, contoh misal kata 10 signal ataupun 20 signal lah. Okey, setiap kali $1.50 pun 20 signal dah $30. Okey, ramai trader dia setiap hari ada je kegagalan. Ada yang MC, okey, ada yang gagal. Kenapa dia nak harapkan TP yang keempat, kelima macam tu? Nak sekali jalan, nak $10. Okey, lalas ada satu kali $10, 5 kali hit stop loss. Sebab dia nak sampai ke TP1, TP2 sampai, TP5 tak sampai, TP4 tak sampai. Asyik kena stop loss je. Sebab apa? Tamak. Okey, kedua bila letak entry di tengah jalan kan, ada juga jenis trader-trader yang berpengalaman. Ini adalah satu kesilapan yang selalu dilakukan. Tapi ada juga yang dah berpengalaman, mereka takkan letak TP. Dia tunggu je sampai ke support ke resistance baru nak close. Tapi tengah mengharap sampai ke support, dia tengah mengharap dia akan pecah, dia akan pergi next support. Okey, daripada pagi ada ini memang kes-kes betul Okey, daripada pagi pukul 7 start tu dia akan turun sikit sampailah pukul 8 malam. Pukul 8 malam sampai ke pukul 9 dia bagi 5 minit punya candle daripada support ni terus sampai ke resistance ni. Habis, hancur. Okey, so ini semua satu perkara yang dikatakan tamak. Kalau anda daripada pagi, okey, 15-16 jam tu, okey, anda ambil $1 pun dah $15 untung. Fresh newbies. Tapi disebabkan tamak, okey, pukul 9, 5 minit je, dia bagi satu panjang sampai sini. Habis. Okey, contoh misal kata macam ni kan.
Ini satu candle je. So daripada sini ke sini satu candle tak mustahil. 5 minit jadi boleh bagi. Okey? So itu semua jangan buat, jangan tamak. Okey, kita kena belajar ambil profit. Seterusnya berharap. Okey, kadang-kadang kita dah entry, kita letak buy tapi dia tengah turun. Okey, kita berharap dia akan naik. Okey, ini teknik harapan lah. Dengan harapan dia akan naik balik, kita boleh close. Tapi makin banyak loss. Okey, yang ini pun jangan lakukan. Okey. So itu semua satu yang kesilapan besar lah semua traders. Okey. Lepas tu ada juga trader-trader yang tak yakin. Bila dia dah dapat sampai ke support, mungkin group signal pun dah bagi okey boleh buy, dia tak yakin, dia tunggu dulu. Betul ke dia boleh naik ni? Lepas tu baru entry. Dah memang daripada sini dah naik. Lepas tu entry mestilah dia boleh retrace ke ataupun tiba-tiba tukar arah. Kan? So kita kena confident. Kita kena confident. Okey, kita kena confident dan confident tu akan ada apabila anda dah faham untuk anda sendiri buat setup support, resistance dan trend line. Bukan confident tu datang dengan sendirinya. Okey? Kita dah katakan so nak follow group signal pun ada cara-cara dia, bukan just blindly bila kata buy terus buy, bila kata sell boleh sell. Okey, kalau anda ada setup sendiri, anda akan confident, anda akan tahu di mana betul-betul nak entry. Okey, dan kedua jangan cepat give up. Okey, cepat give up ni maksudnya dalam trading ni apa jua boleh berlaku. Tak ada bisnes dalam dunia ni yang tak ada akan berlaku rugi. Okey, kerugian pasti boleh berlaku. Okey, tetapi cara kita mengawal kerugian dan cara kita nak memperbanyakkan kita punya untung, itulah okey yang akan menentukan kita punya untung end of the day. Okey, setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Okey, kita kena pandai dalam bab-bab itu. Okey, maksudnya kita kena bersedia. Okey, sekiranya berlaku kerugian, kita kena bersedia. Okey, tabahkan diri. Okey, be confident. Go for next entry. Okey, kita kena cuba. Ada juga yang deposit, lepas tu tunggu dengan demo account saja. Try dekat demo account je. Bila kita try dekat demo account untuk 1 tahun sekali pun, okey, anda punya confident takkan berubah untuk 100% untuk letak dalam live account sekiranya anda tidak cuba dekat live account. Okey? Bukan kita suruh anda blindly cuba dekat live account. Cuba. Contoh misal kata, okey anda dah belajar teknik, anda dah masuk kelas, anda dah tahu sedikit sebanyak, faham mana nak entry, mana nak stop loss, mana nak TP dan sebagainya, bagaimana ambil profit. So anda kena praktis dekat demo. Kalau contoh misal kata anda praktis 5 entry dekat demo, anda dah rasa confident, try 1-2 entry dekat live account. Okay, itu adalah salah satu cara bagaimana anda nak slowly transform daripada demo account ke live account. Okay, jangan selama-lamanya gunakan demo account. Okay, dia live account ni lain feel dia. Okay, anda kena dapatkan dia punya real feel. Bila live account, bagaimana anda punya feel bila dapat profit ataupun bila loss. Okey, so kita kena fahamkan dulu, kita kena tahu bahawa loss tu boleh ada. Okey, kalau anda tak accept benda tu, anda akan rasa macam alamak, kenapa loss ni, kenapa loss ni, loss, tengok-tengok dah MC. Okey, sebab anda punya emosi dah terganggu. Okey, so kalau anda tahu, okey, ini kesilapan saya, saya dah letak stop loss, okey, dah kena, tak apa. Next, saya nak berjaga-jaga, tunggu for the right time, right entry, lepas tu baru saya nak entry. Itu caranya. Okey, so banyak perkara ni, trader kena betul-betul fahamkan. Okey, so itulah sedikit sebanyak cara untuk mengenal, pastilah kita kenal apakah kesilapan-kesilapan yang biasa kita lakukan lah. Okey, so fahamkan kesilapan-kesilapan yang biasa kita lakukan dan cuba avoid ataupun cuba kurangkan. Kita tak boleh cakap 100% terus berubah hari ini. Okey, mungkin boleh mengambil masa 1 minggu, mungkin boleh mengambil masa 1 bulan ataupun 2 bulan, 3 bulan pun boleh jadi. Tapi keep practicing.
Okay, keep in touch dengan chart dan juga keep in touch dengan trade ni yang akan membuatkan anda build your confidence. Okay, kalau seminggu sekali baru anda tengok chart, seminggu sekali letak satu entry, memang anda tidak akan dapat confidence level itu. Okay, kalau anda tak entry pun setiap hari cuba buka dan tengok chart. Okay, so inilah sedikit sebanyak. Okay, first stochastic. Okay, kelas kita ini kiranya macam repetition. Okay, repetition. Saya ulang balik. Kalau ada sesiapa yang baru hari ini first time join kelas ini, stochastic oscillator, teknik rahsia entry dan juga mengenali kesilapan entry ini, tolong tanya soalan sekiranya ada apa-apa yang nak ditanya untuk clarification. Okey, yang penting anda semua kena fahamkan apa yang anda tengah buat. Okey, ini seperti yang saya katakan, ini bukan fun fair. Okey, ini bukan tempat bermain-main. Okey, so anda kena really fokus. Okey, anda kena tahu apa yang anda tengah buat. Itu yang penting. Okey, so ada apa-apa soalan? Tolong tanya. Cikgu Wani, ada siapa-siapa text message ke apa ke? Tak ada, tak ada. Tak ada. Yang lain ada tak apa-apa soalan nak tanya? Okey, kalau tengok stochastic ni nampak contoh dia sampai ke atas ni, okey, sampai ke 80, dia tak sampai pun 80 tapi dia dah mula turun. Okey, so bila kita sampai ke 80, kita jangan lagi letak buy. Kita tunggu dan standby. Kalau kita ada entry dekat bawah-bawah ni, okey, so bila sampai ke sini, tengok stokastik dah mula sampai ke 80, kita boleh standby, ambil profit, kita tunggu for the next entry. Okey, itu caranya. Okey, stokastik ini boleh menolong kita, untuk kita buat sesuatu entry lah. Okey, itu caranya. Okey, so cikgu ada apa-apa lagi nak explain ke? Kelas pun dah baru je dalam 40 minit. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya, boleh bertanya. Okey, selamat malam. Boleh dengar ke? Boleh. Nak tanya lah berkenaan dengan stokastik ni. Sebab setiap time frame ni saya tengok bentuk dia berubah. Ya, betul. Kita nak tengok time frame keberapa ni untuk accurate stokastik. Okey. Stokastik ni dia bukan 100% accurate. Okey, dia pasal 100% accurate maksudnya sebab tu dia different time frame, different dia punya cara dia tunjuk stokastik itulah. Okey, kalau kita tengok dekat different time frame, different dia punya level of showing the stokastik. So kita kena follow time frame mana satu yang kita nak trade. Untuk guna trade lah. Kalau kita trade menggunakan M5, kita follow M5. Okey, kita follow. Kalau M5 dah sampai ke satu tahap di mana dah sampai ke 80, kita standby. Kita tutup, ambil profit, kita standby. Okey, kalau kita trade menggunakan time frame M15, okey, bila dia sampai ke satu tahap, kita tutup, kita standby. Okey, dan seperti yang saya katakan, stokastik ni bukan saja terus kita boleh gunakan stokastik ni bulat-bulat. Okey, kita ada kombinasi iaitu support dan resistance. Seperti yang saya katakan, apa yang anda nampak, ini garisan-garisan ini ialah garisan-garisan support and resistance. Okey, cara nak setupkan support and resistance, kita ada kelas berikutnya akan diajar. So kita gunakan garisan support and resistance juga satu guideline. Okey, bila sampai ke contoh misalnya kata seperti ini, dia sampai ke trend line ni, okey, sama ada dia pecah dan turun ataupun dia nak sampai sini, dia nak naik balik. Okey, sebab tu biasa sampai ke trend line, kita tengok stokastik sampai sini, tapi kalau kita tengok dekat M1, stokastik dah dekat bawah. Nampak Dia dah sampai ke bawah. Ngam-ngam dia sampai ke trend line, stokastik dah sampai ke bawah. So sekarang stokastik ni kadang-kadang dia sampai sini, dia akan pecah dan terus turun. Masa itulah M5 pula akan juga menuju still sampai ke bawah. Okey, so kita bukan based on stokastik terus entry. Macam ni kan kita nampak terus letak sell. Okey, itu adalah salah. Kita kena combinekan. Maksudnya bila sampai ke trend line,
sama ada kita ambil profit dan tunggu untuk next entry. Contoh misalnya kata dekat sini biasa kalau kita, market tu tengah uptrend, okey, bila dia sampai ke trend line kita letak buy. Okey, kalau market dah mula pergi ke downtrend, okey, bila sampai ke trend line kita tunggu dia sama ada pecah atau masih berada di atas. Kalau masih berada di atas, kita boleh ambil peluang untuk buy. Macam ni dia tadi turun, dia naik balik. Okey, so ini pun dia turun, naik balik. Tapi di sini dia buat satu kejutan. Dia breakout terus, dia nak cari ke support, lepas tu dia naik balik. Okey, next dia turun, dia naik balik. Ini dia turun, sama ada dia naik balik atau dia akan pecah. Okey, stokastik ni bukannya kita terus menerus guna semua time frame. Kalau kita nak refer semua time frame, kita nak buat entry, kita akan jadi confused. Okey, so gunakan satu time frame. Contoh misalnya kata kalau M5, kita guna M5 dan kita boleh buat reference sentiasa dekat M1. Okey, M1 ni sentiasa kita boleh buat reference untuk kita nak pastikan sama ada dah capai satu tahap yang level di mana boleh kita close kita punya sesuatu entry ke tidak. Okey, biasa macam contoh misalnya kata mungkin anda pernah dengar pasal scalping, okey, dalam trading ni. So biasa scalping orang akan gunakan M1 lah, M1 sebab pergerakan dia yang laju. Bila dia sampai ke bawah tutup, tunggu untuk buy. Bila sampai ke atas tutup, tunggu untuk sell. Okey, dan ada juga scalping yang orang gunakan M5 dan juga M15. Okey, itu untuk jangka masa yang panjang lah, nak scalping jangka masa yang panjang. Okey. So Encik tadi yang tanya tu kena faham kita gunakan M5, kita just tengok pattern apa yang dia lakukan daripada pagi, contoh misal kata. Okey, dari situ kita boleh fahamkan. Sebab tu saya katakan stokastik ni bukan saja directly apa yang saya ajar ni, bila sampai 80% jangan letak buy, tunggu untuk sell. Ataupun bila sampai ke 20%, jangan letak sell, tunggu untuk buy. Itu direct information bagaimana gunakan stokastik. Tapi kalau anda dah sentiasa lihat pada pergerakan stokastik setiap hari, anda akan fahamkan di mana anda perlu standby. Dengan combinekan sekali dengan support, resistance dan juga trend line. Faham Cik yang tanya tadi? Boleh, faham. So kita sentiasa nanti join next class, ada kelas yang akan mengajar untuk support, resistance dan trend line. Okey. So kalau kita dah pandai dengan support, resistance, trend line, stokastik ni akan jadi satu guideline yang agak simple saja. Sebab yang lagi penting support, resistance, trend line. Gaisan-gaisan yang anda nampak dekat skrin ni. Okey, ini adalah lagi penting daripada stokastik. Okey, ada juga orang yang trade tanpa Bollinger Band ke stokastik. Sebab dia based on support, resistance, trend line je. Dia tahu dia sampai ke sini dengan risiko. Anda kena tahu ayat ni, setiap entry ada risiko. Walaupun dia sampai ke support, anda boleh letak buy. Tapi ada risiko dia pecah dan terus turun. Sama juga bila dia sampai ke resistance, anda boleh letak sell. Boleh juga jadi dia pecah dan terus naik. So, anda kena standby untuk kedua-dua. Sekiranya dia pecah dan naik, kita tahu. Kita cut loss. Lepas tu kita tunggu next entry, next chance untuk entry, buy. Okey, kalau seperti ini pun, kalau dia pecah resistance ni, trend line ni, bermaksud dia akan turun lagi. So, kalau dia sampai sini, kalau kita rasa belum lagi ambil profit ke apa ke, kan, kita close dulu, tunggu apa dia nak buat. Itu caranya. Faham Okey, ada apa-apa lagi soalan yang nak tanya? Sesiapa? Ada apa-apa soalan? Sebab dia sekarang ni dia berada di satu kawasan sebelum ni, sebab apa dia dancing dekat sana. Ini ialah kawasan yang ada SNR yang memang sebelum ni dia pernah sampai, dia tak jadi turun, dia naik. Okey, so itu biasanya ni dipanggil base. Okey, di mana ada same base dia pernah create sebelum ni. Sebab tu sekarang dia tengah dancing dekat sini. Kalau dia pecah ni dia akan terus turun.
okey, terus terjun. Kalau dia pecah ni, itu caranya. Okey, so kita trade bukan saja based on stokastik ke apa, kita kena betul-betul fahamkan banyak benda. Nanti kalau masuk lagi next class, okey, akan diajar support, resistance dan trendline, cara untuk mengenal pasti zone-zone dia, okey, zone-zone. Okey, bila dia pecah zone, dia akan terus laju je turun ataupun naik. Okey, yang tu semua ada Okey. So ada lagi apa-apa soalan? Dekat sini sudah ada 2 rejection. Nampak Ni dekat. Ya. Cikgu Wani, apa dia? Ada dekat chat tu tanya pasal moving average, lepas tu tanya macam mana nak tarik trend line. Tu macam mana tu? Okey. Cara tarik trend line, support, resistance ni akan diajar dalam kelas berikutnya lah. Akan ada kelas. Okey, so untuk topik yang diberi kepada kita tak termasuk topik itu. Okey, tapi saya just tunjukkan trend line ni So macam tadi, dia sampai ke atas. Okey, contoh misal kata kita tambah aja trend line contoh saya tunjuk aja. Okey, sini satu, tarik ke sini. Okey, dia minimum 2 tempat bersentuhan. Okey, ini saya tunjuk je supaya anda tahu apa sebenarnya trend line Okey, contoh misalnya kata dekat sini nampak dia cuba pecahkan tak jadi, dia turun, next pun dia try tak jadi, dia terus turun. Okey, so bila sampai sini orang boleh standby untuk buy. Okey, sekiranya dia tak pecah, dia akan pergi ke buy. Okey, itu caranya. Tapi seperti yang saya katakan dekat sini memang ada sebelum ini. Okey, kalau kita lihat kita tengok mana price tu berada. Okey, nampak. Okey. Dekat sini pun okey pernah berlaku, inilah tempat-tempat halangan yang pernah berlaku, dia naik, dia turun. Dekat sini pun dia turun, tak jadi dia naik. Dekat sini pun turun, tak jadi naik. So sini ada kawasan-kawasan halangan. So ini semua akan diajar. Okey, anda masuk lagi kelas-kelas berikutnya, okey, anda akan diajar bagaimana nak kenal pasti tempat-tempat. Okey, kenapa dia buat seperti itu. Anda kena pergi ke belakang lah. Biasa kita tunjuk dalam PC dan sebagainya senang. Okey, dekat sini sebab guna mobile. Okey, kita ada kelas seterusnya. Okey, dan seterusnya moving average ni ada next class. Kita ada kelas seterusnya, ada satu kelas untuk moving average. Okey, indicator. Kalau tak silap saya lah MA. So yang itu akan diajar oleh cikgu yang berlainan. Okey, dia akan ajar cara untuk setup dengan moving average dan bagaimana kita nak baca moving average. Okey, so almost semua indikator almost sama. Okey, satu je kita kena fahamkan, okey, indikator ni bukannya 100% confirmation. Kena tahu bukannya 100% confirmation. Okey, indikator ni just untuk anda sedikit sebanyak jadikan satu guideline. Okey, sebenarnya kalau anda semua dah belajar support, resistance, trendline, anda boleh trade dengan tenang. Okey, fahamkan anda boleh trade dengan tenang. So tunggu untuk next class. Okey, akan ada cikgu-cikgu yang akan ajar support dan resistance dan trendline. Cara nak setupkan pun akan diajar. Okey, lain ada apa-apa soalan? So far dah tak ada dah. Tak ada So kita boleh end dululah kelas kan? Okey, boleh. Kalau tak ada soalan kita boleh endkan dulu. Okey. So, Saya nak tambah sikit Wani dengan Shan boleh? Boleh. Okey, untuk next class kita ada moving average, cara setup trading idea dengan trading plan. So sepatutnya schedule dia esok tapi saya minta postpone ke Isnin. So next class kita untuk Evan kita akan ke Isnin malam lah. So macam Cikgu Shan bagi tahu tadi untuk yang nak belajar MA ni kami akan ajar hari Isnin lah. Ya betul. Okey. So kami akan share link pada hari Isnin dekat kelas kita nanti. Okey, boleh. Okey, untuk recording hari ni nanti saya akan share lah dengan Cikgu Shan ataupun Cikgu Wani link ni lepas saya dah convert dan saya dah upload dekat YouTube. Okey, thank you. Itu je. Okay. Thank you Tuan. Okey. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak dan selamat malam semua. Cikgu Wani.
Terima kasih Cikgu Wani, Cikgu Shan. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Salam. Tangkap gambar.